Allahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Summa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebenarnya sepatutnya saya gunakan akaun saya, tapi Adam tak mulakan, jadi kami berdua dia dah bagi dah izin gunakan akaun dia sebab dia tak masuk. So dia sebagai host tak boleh nak mula, jadi saya terpaksa masuk guna akaun dia. So nama saya lah nama Alex Ha. Nama saya lah tu. Jangan salah faham. Tak tukar nama. Okey. Wallahualam, nanti tengok macam mana bila dia WhatsApp saya nanti. Mungkin dia ada masalah kot, tak boleh nak login. Jadi insya-Allah mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam ini insya-Allah perjumpaan yang dirahmati Allah SWT dan juga perjumpaan yang insya-Allah mendapat manfaat dan ilmu insya-Allah. Okey. Suara Ustaz tak ada tempat Muhammad, kenapa tak ada? Ada. Ada suara. Kat sini suara naik. Ada tak, Mat? Siapa dengar suara? Dengar suara tak? Dengar suara? Cuba bersuara seorang. Tak dengar lah ni. Okay. Dengar suara saya? Dengar tak suara? Dengar, Mat? Mat dengar suara? Dengar habis dah suara ni. Dengar suara saya? Dengar saya bercakap? Tak dengar saya bercakap? Dengar. Pasal tak ada? Dengar suara tak? Oh, dengar. Okey. Ya. Ada. Ada. Okey. Dengar suara saya lagi? Saya pakai ni pula. Okey. Okey. Dengar yang ni. Okey. Bukan aku kelas tu. Lihat. Okey. Okey, saya rasa dengar kot. Okey. Boleh dengar? Okey. Okey, insya-Allah pada malam ini kita sambung. Semalam kita baca dengan buku fiqh. Hari ini kita baca dengan buku tauhid. Okey. Fiqh apa dia fiqh? Fiqh yang semalam kita baca iaitu pemahaman berkenaan dengan ibadah dalam Islam. Manakala tauhid ini yang kita nak baca malam ini iaitu mentauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bukan sesuatu yang mudah untuk kita buat sebab dalam bab tauhid ini, dalam bab akidah ini dia melibatkan hati kita. Dia melibatkan hati kita, maka nak tak nak kita kena yakin dan percaya walaupun kita tak nampak. Jadi macam mana nak yakin dan percaya? Nak yakin dan percaya adalah dengan kita belajar, dengan kita cari ilmu dan juga dengan kita cari ilmu dan juga dengan kita orang kata apa? Melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Nak dia pegangkan. Ni. Okey. Alamak, ada mainan.
Jangan. Kata, itu sesampai dia tak suka foto ini kan main, memang marah ya. Ini untuk foto habis ya. Ada. Okey. Ni. Okey. Menyebut bab tauhid, ia adalah berkenaan dengan keyakinan dan juga kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita yang mana kita tak nampak. Itu je. Dunia sekarang ni kalau tak nampak, susah nak percaya. Bila nampak depan mata, barulah nak percaya. Macam contohnya COVID. COVID-19 yang berlaku sekarang ini, tak nak percaya. Apa Android Blue Droid ni? Angkat cakap takut. Hai, macam mana, kenapa tak boleh mute ni? Saya tak boleh mute Android Blue Droid ni. Siapa? Zaharah ke? Okey. Okey, seperti mana contohnya kita menyebut pasal COVID. COVID-19 yang berlaku sekarang ini, aduh. Okey, seperti mana COVID-19 yang berlaku sekarang ini, kita tak nampak. Nak tak nak kita kena percaya. Ada orang kata itu konspirasi dan sebagainya. Tak apalah, itu masing-masing pendapat masing-masing. Macam juga keimanan dan kepercayaan kepada Allah. Itu adalah hak masing-masing. Kita yakin dan kita percaya, kita kena buat apa yang kita yakin dan kita percaya. Bukan maknanya, macam contohnya kita nak analogi kita dengan COVID ini, analogi kita dengan COVID kita ini adalah kita yakin dan percaya COVID ada, tapi kita tak buat SOP, kita tak amalkan SOP dan sebagainya. Sama juga, kita yang kata, saya yakin dan percaya Allah itu ada. Tapi kita hidup seperti mana bukan orang Islam. Kita minum arak, kita berjudi, kita berzina, kita pukul orang dan sebagainya. Itu nak katanya, tauhid ini iaitu menterjemahkan apa dalam hati kita kepada kehidupan kita. Paling contoh mudah adalah kita menterjemahkan kepada fiqh kita. Bila kita yakin dan percaya Allah itu ada, maka kita akan melaksanakan segala perintah Allah. Rukun-rukun Islam itu kita semua laksanakan. Kemudiannya adalah orang kata apa? Bila kita yakin dan percaya Allah itu ada, kita tak buat larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi saya sebut tadi, bab tauhid ini nak tak nak kena belajar. Nak tak nak kena belajar. Dia tak datang dengan sendirinya. Okey, nak tak nak dia nak tak nak kena belajar. Dia tak akan datang dengan sendiri, bukan melalui mimpi dan sebagainya. Kena belajar untuk tambahkan keimanan kita. Maka platform kelas Fadha'il Mu'allaf ini itu satu platform yang baik untuk kalian pelajar mu'allaf terutamanya untuk mendalami, untuk mengenali, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Buku ini macam fiqh juga semalam, buku ini mudah sahaja, simple sahaja, mudah difahami insya-Allah. Okey. Kita bermula dengan tajuk yang pertama pada buku ini, iaitu berkenaan dengan siapa kita. Okey. Man ana, bahasa Arabnya man ana. Ataupun kalau Englishnya who am I. Okey. Who am I, yang cerita Jackie Chan tu, who am I tu. Itulah nak katanya berkenaan dengan siapa kita sebenarnya. Kita siapa di muka bumi ini. Kita ini siapa penciptaan kita, siapa pencipta kita dan sebagainya. Okey. Soalan yang pertama adalah siapakah makhluk? Bila sebut makhluk, nama makhluk ini adalah bahasa Arab. Okey. Mungkin yang belum pernah dengar makhluk, biasa dengar.
memanglah selalu dengar makhluk-makhluk sebagainya, tapi duk ingatkan itu bahasa Melayu. Makhluk ini adalah daripada bahasa Arab. Okey, daripada khalaqa iaitu penciptaan. Maknanya makhluk ini yang diciptakan. Okey. Kemudiannya yang diciptakan ni dia ada pencipta dia. Bahasa Arabnya ia sebut khaliq. Khaliq iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala makhluk, makhluk ada berapa? Makhluk ada banyak. Okey. Makhluk yang pertama iaitu makhluk macam kita. Makhluk yang merupakan hayawanun natik akil. Sesuatu makhluk yang mana kalau kaedah bahasa Arab disebut hayawan. Hayawan ini iaitu benda yang hidup. Bukan haiwan, bukan binatang tu, tapi benda yang hidup yang mana yang bercakap dan juga berakal, itu kita. Makhluk yang kedua iaitu hayawanun natik ghairu akil. Itu benda yang hidup yang bercakap tapi tidak berakal. Contohnya lembu lah, binatang-binatang tu. Okey. Ronaldo tak dengar apa yang saya cakap? Tadi saya dengar okey je, semua yang unmute tu. Masalah juga. Okey. Ada siapa yang tak ada siapa yang dengar? Cuba chat sikit, cuba sebut di chat. Cuba tulis di chat, dengar tak suara saya? Ataupun raise your hand. Right. Tu raise your hand. Okey, dengarlah. Maknanya Yahya dengar. Okey. 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 So maknanya mungkin masalah lain kot. Allahu a'lam lah. Okey. Apa dia kasih sikit begini, dia bilang sudah kasih sikit lah di angkat. Bagi sikit apa. Biar dia sudah fikir lain, saya tengok. Sudah tak boleh bangun. Bukan hari ya, satu bulan satu kali Ini dah saja. arah. Okey. Okey. Makhluk pertamanya makhluk iaitu hayawanun natik akil. Orang benda yang hidup, yang bercakap dan juga yang berakal, itu kita. Kemudiannya makhluk yang kedua hayawanun natik ghairu akil. Okey, benda yang hidup yang bercakap akan tetapi adalah tidak berakal, contohnya binatang. Jangan pula kata ustaz macam mana orang bisu pula. Orang bisu juga termasuk yang berakal, yang bercakap dan berakal. Okey. Kemudiannya binatang, makhluk yang ketiga adalah benda yang hidup, tidak berakal dan juga tidak bercakap. Okey. Contohnya adalah seperti pokok-pokok. Pokok-pokok mana ada bercakap. Okey. Okey. Satu lagi adalah laut, sungai, gunung ganan dan sebagainya. Semua itu adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana biasa kita dengar yang disebut adalah mereka ini bertasbih. Itulah dia. Makhluk-makhluk ini sentiasa bertasbih. Yang tidak bertasbih hanyalah manusia sahaja. Yang lain semuanya binatang, tumbuh-tumbuhan, alam sekitar semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kita je. Maka kalau kita ini tidak bertasbih kepada Allah, tidak bertahmid memuji Allah Subhanahu Wa Taala, tidak membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ini level kita sama je lah macam makhluk-makhluk Allah yang lain. Rugi. Sedangkan kita ini berada di tempat yang paling, makhluk Allah yang paling tinggi. Salamullah. Oh, dengar lah. Okey. Dengar. Okey. Siapakah makhluk? Makhluk ialah semua yang dicipta dan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada di langit dan juga di bumi. Itu nak katanya adalah bila sebut makhluk ini yang mana yang Allah jadikan. Ingat kejadian ini ada dua. Satu yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, yang keduanya manusia buat. Manusia buat ni seperti kereta, seperti handphone, seperti pensel. Pensel manusia buat, tapi kayu-kayu tu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seperti kabel, kabel, okey, seperti mouse pun Allah jadi. Bukan Allah, manusia jadikan.
Maknanya bagaimana hebatnya manusia ciptakan sesuatu, begitu juga Allah SWT lagilah hebat menciptakan manusia tersebut. Namanya hebatnya ciptaan manusia itu, maka hebat lagilah siapa yang menciptakan manusia. Okay. Semua makhluk seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan dan manusia secara fitrah kejadiannya telah bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kat mana bukti dia? Iaitu buktikan daripada Al-Quranul Karim yang mana disebut adalah Allahu Rabbi. Ada satu ayat tu, Allahu Rabbi. Bila ditanya berbagai maka mereka menjawab, Allah Tuhan kami, Allah Tuhanku. Itu nak katanya adalah faktanya bahawa semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ini yakin dan percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma manusia ada yang menolak, cuma manusia ada yang ingkar, cuma manusia ada yang sombong. Okey. Semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai tujuan penciptaannya yang tertentu. Semuanya ada orang kata apa, objektif penciptaannya, bukan dijadikan sia-sia. Okey. Dalam surah dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam surah Al-Anbiya, kami tidak ciptakan manusia ini sia-sia. Ada hikmah-hikmah ciptaan ini. Jangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya cuba tengok surah Al-Anbiya. Okey. Allahumma salli ala sayyidina, tak jumpa dah. Basawa annakum ilaina la turja'un. Okey, itu ayat dia. Ayat dia adalah dan kami tidak ciptakan kamu sia-sia dan kepada akhiratlah kamu akan dikembalikan. Itu nak katanya ciptaan kita. Okey. Macam contohnya adalah diciptakan binatang. Contohnya binatang ternakan itu sebagai makanan untuk kita. Mereka juga ada roda mereka yang memakan akan yang pemangsa akan makan mangsa, yang mangsa akan makan yang mangsa lagi. Contohnya yang pemangsa harimau makan lembu, lembu makan rumput. Begitu nak katanya, itu dia. Sama juga kemudiannya yang pemangsa itu akan mati kembali kepada tanah. So begitu juga dia roda, sama juga kita manusia. Air dijadikan untuk bagi tenaga kepada manusia. Manusia boleh hidup kalau tak makan 2-3 hari, tapi manusia tak boleh hidup kalau tak minum. Okey, apalagi pokok-pokok dan sebagainya, semuanya ada tujuan yang Allah ciptakan kepada kita. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kami tidaklah menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara kedua-duanya melainkan tujuan yang benar dan dalam tempoh yang ditentukan kemusnahannya itu sehingga ke hari kiamat. Orang yang kafir berpaling daripada menerima peringatan yang disempatkan kepada mereka. Okey, kita dah baca dulu bagaimana orang kafir ini, orang bukan Islam ini, bila kita ceritakan berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menolak. Ada banyak sebab. Mungkin sebabnya orang kata apa, tak nak dimarahi oleh nenek moyang. Yang keduanya mungkin akan berikan kesan kepada perniagaan, mungkin akan berikan kesan kepada kehidupan dan sebagainya. Masing-masing lah. Pun pelajar-pelajar saya dalam grup saya ni pun semuanya saya dah pernah dengarlah cerita masing-masing. Ada yang diuji sekian-sekian, ada yang tak ada masalah. Tak apalah, semuanya dah orang kata apa? Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Soalan yang kedua, apakah perbezaan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain? Okey. Manusia adalah sebaik-baik kejadian Allah dan berbeza dengan makhluk yang lain. Maknanya kalau kita tak solat, kita orang Islam tapi tak solat. Kita orang Islam tapi kita berzina. Kita orang Islam tapi kita orang kata apa, berjudi. Kita orang Islam tapi kita minum arak dan sebagainya. Maknanya kita telah pun meletakkan taraf kita di tahap yang sebawah-bawahnya. Rugi kita sebagai seorang Islam. Tapi perlu saya sebut juga, Islam ini bukan nak halang. Islam tak halang pun.
Tapi sebenarnya Islam nak jaga kita, nak kawal kita, nak bagi keselamatan kepada kita. Mungkin ada orang kata, Ustaz, saya ni sebelum Islam suka minum arak. So macam mana bila dah Islam tak minum arak ke? So kita akan tanya balik, kamu bila kamu minum arak, kamu buat apa? Oh, lepas tu saya dah lupa lah apa yang berlaku. Tak tahu pagi esok saya tengok itu pecah, ini pecah dan sebagainya. Maka itulah yang Islam larang. Okay. Sama juga orang kata juga, Ustaz saya minum arak tapi tak mabuk pun. Okay. Mula-mula tak mabuk, tapi kita Islam ini adalah bersikap untuk mencegah. Mencegah lagi baik daripada mengumbat, merawat. Okay. Maknanya kita takut minum segelas memang tak mabuk, tapi mungkin kita takut macam best je, tambah segelas lagi, masa tu dah level dah tinggi, dah akal pun dah hilang dan sebagainya. Itu. Okay. Sama juga orang kata, Ustaz, saya pergi dating tak buat apa-apa pun. Saya kata biasa mudah je sebut. Mula-mulanya memang tak ada apa-apa, duduk macam tu je, peluk tubuh je. Kemudiannya dah start pegang tangan, terpegang je, lepas tu pegang tangan betul-betul. Lepas tu syaitan pun masuk. Takkan pegang tangan, pegang bahu je lah. Pegang bahu, lepas pegang bahu, tak best pegang bahu tu, naik sikit, dalam kali berlaku perzinaan. Itu nak katanya Islam larang itu adalah sebab nak jaga kita, nak cegah kita sebelum berlaku kesan yang lebih buruk. Okey. Kat mana perbezaannya? Kat mananya faktor sebaik-baik kejadian manusia ini, iaitu pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia daripada tanah, menciptakan jin daripada api, menciptakan malaikat daripada cahaya, dan juga haiwan dan tumbuh-tumbuhan daripada air. Apa yang bezanya? Bezanya sebab tanah ini kita boleh pegang, tanah ini kita boleh rasa dan sebagainya. Manakala api macam mana nak pegang? Okey. Cahaya macam mana nak pegang? Tengok boleh, pegang tak boleh. Okey. Manakala tumbuh-tumbuhan dan juga binatang daripada air. Okey. Kemudian yang keduanya, manusia ini Allah jadikan untuk jadi hamba Allah dan juga khalifah. Khalifah ni apa? Raja. Khalifah ni apa? Pemimpin. Di muka bumi ini dan makhluk-makhluk yang lain menjadi alat untuk menyempurnakan kehidupan manusia yang merupakan sebaik-baik kejadian dan berbeza dengan makhluk yang lain. Okey, maksud apa nombor 2 ini? Maksudnya adalah kita ini manusia, Allah jadikan kita, Allah ciptakan kita keluar daripada perut mak kita untuk kita tadbir alam ini, untuk kita sujud dan sembah Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga untuk kita jaga alam ini daripada kemusnahan, dan paling penting sekali untuk kita ajak orang yang berada dalam ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala makhluk-makhluk Allah yang lain, saya sebut tadi kan ada 4 tadi kan, binatang-binatang, bukit, tumbuh-tumbuhan, lepas tu bukit bukau, pokok dan sebagainya, itu adalah alat kepada kita untuk teruskan kehidupan. Kita hidup bukan untuk makan, tapi kita makan itu untuk hidup, untuk teruskan hidup. Bukan hidup kita untuk makan, tapi makan itu untuk kita teruskan hidup. Maknanya alat-alat itulah yang akan bagi kita kehidupan seterusnya, walaupun sebenarnya bab kematian ini, bab kehidupan ini semuanya di tangan, semuanya adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan maksudnya kita duduk makan herba je, kita minum herba je kita akan panjang umur, bukan. Itu tak ada jaminan pun. Itu semua adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudiannya, yang ketiganya, perbezaan kita, faktor kita sebaik-baik kejadian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu manusia ataupun kita ini, Allah jadikan kita ini ada akal, okey, untuk berfikir dan membezakan antara yang benar dan yang salah. Sedangkan makhluk lain seperti haiwan hanya dikurangkan naluri, menjadi dan nafsu sahaja. Kita ini dalam manusia ini, penciptaan manusia ini ada semua. Ada emosi, ada akal, ada naluri, ada syahwat. Ada nafsu syahwat, ini ada 4 tu. Okay? Akal, emosi, naluri, nafsu syahwat, ada semua di manusia. Okay? Akan tetapi pada binatang-binatang contohnya, binatang memang kalau kita sembelih lembu ada otak lembu, tapi otak itu adalah untuk orang kata apa, buat proses
darah dan sebagainya, bukan bab berfikir tentang hidup ni. Okey. Itu. Mereka tak ada akal. Mereka hanya ada naluri dan juga nafsu syahwat sahaja. Mereka tak perlu fikir, nampak longkang, mereka tak perlu fikir pun lompat macam sebagainya. Lompat-lompatlah. Tak lompatlah. Begitu juga. Okey, itu nak katanya berkenaan dengan beza kita. Kalau kita tak gunakan akal yang Allah bagi kepada kita. Contohnya adalah biasa saya baca dulu dalam Facebook sebagai kelakar tu, dia pengembala lembu. Okey. Dia pengembala lembu, dia bela lembu dia, bawa keluar ke kebun, ke ladang dan sebagainya, bawa balik kandang dan sebagainya. Maka solat semua tinggal. Dia macam kehidupan dia sama macam lembu je. Jadi wallahu alam lah, cerita tu rasanya cerita hanya cerita untuk orang kata apa, untuk bagi pedoman je. Mari lembu tu bercakap, wahai tuanku, kamu ni macam aku je. Kamu tak semayang, kamu tak pergi bersihkan badan dan sebagainya. Dah macam aku dah pun. Maka mana beza kita antara kamu manusia dengan aku lembu? Itu nak katanya. Kalau kita macam tu, maka kita sepertinya binatang-binatang ciptaan ataupun makhluk yang lain yang selain daripada manusia. Okey. Dalil dia kat mana? Allah SWT sebut laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Okey. Kita ini dah ciptaan terbaik itu. Okey. Walaupun ada orang kekurangan, mungkin lahir-lahir itu tak ada telinga, tak ada tangan sebelah dan sebagainya. Mungkin ada orang yang memang ngam-ngam. Ada orang kata jari 5 itu adalah kurang lagi tu sebab dia jari 6. Alhamdulillah. Okey. Kami keturunan jari 6 berbangga dengan jari 6. Jari 6. Itu adalah semuanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya itu jangan kita nampak benda tersebut sebagai kekurangan ataupun kelemahan, tapi kena ingat firman Allah Taala sebut kita ini Allah jadikan dengan sebaik-baik penciptaan. Sebab apa? Kita ada akal. Dengan akal lah kita akan berfikir dengan waras. Walaupun kita tempang, tak ada kaki, lahir tak ada kaki contohnya. Tapi sebab akal yang waras, kita rasa Allah ini sebenarnya nak bagi aku peluang. Aku tak perlu berjalan ke tempat maksiat. Aku cuma pergi ke tempat masjid, mungkin tempat tu sahaja. Mungkinlah mungkin ada kesalahan, menyusahkan orang tu dan sebagainya. Itu tak ada masalah. Itu sebenarnya ramai nak menolong. Okay. Mungkin lahir buta. Buta ini mungkin kalau yang nampak dengan jalan yang positif, dia nampak bahawa satu kelebihan aku tak perlu melihat dosa. Okay. Boleh dia ada, sebab dia dengar lagi, boleh telinga lagi, boleh mendengar ayat Quran, boleh mendengar orang mengaji, boleh menghafal. Sebab apa? Lemah kita kat situ, ada lebih kita yang Allah bagikan. Cuma nak tunggu kita gali, kita cari dengan kelebihan yang Allah bagi kepada kita ini. Okey. Tu maknanya kalian mungkin umur dah 30, mungkin umur dah 20 ke atas sebagainya, mungkin merasakan bahawa bila dah diuji, contohnya macam saya sebutlah, ada pelajar saya yang bila syahadah je, lepas keluarga tahu syahadah, terus habis, putus. Lalu dia lemah dan sebagainya. Masa itulah dia perlu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam saya sebut semalam, saya kata, ya Allah, bukakanlah hati orang yang berdekatan dengan aku untuk bantu aku. Kalau kita cari manusia, nanti kita akan kecewa. Kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu sebenarnya hikmah dia nak suruh kita dekatkan kepada Allah. Sebab ada orang ini kalau selagi mana tak diuji, lagi tu tak cari Allah. Bila diuji, baru cari Allah. Tak ada masalah pun. Jangan kita kau tu bila sihat kau main lagi, tak ingat pun Allah sebagai Taala. Bila sakit tak apa. Itu bahagian dia. Yang penting kita kena ingat kita. Janganlah duk fikir pada pasal orang lain, kita ingat kita je. Okey. Itu soalan yang kedua, berkenaan dengan manusia sebaik-baik kejadian. Okey, kemudiannya soalan yang ketiga, mengapakah manusia itu makhluk teristimewa? Okey. Yang pertamanya adalah manusia Allah bagi akal untuk berfikir. Akal yang Allah bagi kat sini, kat kepala yang atas, bukan kepala lutut. Daripada kepala atas lah dia akan turun ke anggota badan.
Sebab kalau dia kat kepala lutut, macam mana dia naik ke tangan? Okey. Dia sebab point dia kat sini. Okey. Turun ke bawah, tangan proses. Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Nak tekan mute ke unmute? Nak tekan mute ke unmute? Ataupun tangan nak buat apa dan sebagainya. Allah. Okey. Kemudiannya daripada tangan itu turun pula ke kaki. Nak pergi ke tak pergi dan sebagainya. Okey. Perut sama juga nak makan, nak baca bismillah ke ataupun dan sebagainya. Itulah fungsinya akal untuk berfikir mana yang baik, mana yang salah. Mana yang betul, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang buruk. Okey. Firman Allah SWT, demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya, keterangan-keterangannya supaya kamu berfikir. Saya sebut tadilah, nak tambahkan keimanan kita kepada Allah SWT, kita kena belajar dan kita kena melihat dan kemudiannya gunakan akal yang waras ini. Tengok pada diri kita, tengok pada tangan kita. Aku makan nasi, kenapa dikatakan darah nasi itu bertukar jadi darah sebagai macam mana pula? Aku tengok nasi itu kat luar, kalau 5 sehari aku tak makan nasi itu, basinya jadi pulat dan sebagainya, mana ada keluar darah, mana jadi daging dan sebagainya, macam mana boleh masuk perut, boleh jadi daging, boleh darah dan sebagainya. Situ pun sebenarnya dah tak boleh menafikan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Yang mikrofon. Okey, yang keduanya adalah manusia ini makhluk teristimewa, iaitu manusia diberikan tanggungjawab untuk mengabdikan diri kepada Allah dan menjadi khalifah Allah untuk mengurus tadbir alam ini. Macam binatang, macam tumbuh-tumbuhan, macam batu-bata, gunung ganan, laut dan sebagainya itu, mereka tak ada tanggungjawab itu, mereka tak ada taklif itu. Mereka Allah jadikan macam tu je. Tinggal manusia pula nak potong ke, nak tarah ke, nak bom ke, makhluk-makhluk Allah yang tu. Itu fungsi manusia, itu mengurus alam ini, menjadi khalifah. Namanya khalifah ini untuk memastikan alam ini, makhluk-makhluk di bawahnya, iaitu makhluk di bawahnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak mampu pun untuk ajak orang sembah Allah, jadikanlah diri kita ini sebagai role model, sebagai pendakwah untuk diri kita. Nak dakwah ini ada dua. Okey. Dakwah dengan mulut. Dengan mulut ni macam saya sekarang ni lah. Okey, marilah kita menyembah Allah, ingatlah Allah ada sebagainya. Dakwah yang kedua, dakwah dengan keadaan. Dakwah dengan keadaan dengan kita lah. Kita Allah bagi akal, kita ini adalah hamba Allah, kita ini adalah khalifah di muka bumi, kita pemimpin muka bumi ini, maka jangan kita buat maksiat, jangan kita buat kemungkaran, jangan kita buat kerosakan, jangan kita bina cipta permusuhan dan pelbagai perkara negatif yang lain. Cuba kita jadi benda pembaik, penghubung, jadi benda yang mengelokkan, jangan buang sampah dan sebagainya. Itu nak katanya tugas dan fungsi khalifah di muka bumi ini. Okay. Sebab demikian itulah mungkin orang melihat, kalau sahabat-sahabat kita yang bukan Islam melihat bahawa Islam ini indah, maka dia berkenan, dia tanya kita, bro, boleh tak ajarkan aku tentang Islam, beritahu aku tentang Islam dan sebagainya. Itu antaranya lah. Okay. Sebab kita ini hanyalah buka jalan je. Yang bagi jalan kepada mereka itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun tak tentu pun jalan kita ini. Sebab semua ini adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu semalam saya dah ajar doakan, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kekalkanlah hati kami, kekalkanlah hatiku ala dinika, di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu. Okay. Kemudiannya adalah dalil daripada manusia ni khalifah di muka bumi, hamba Allah di muka bumi ini. Dalilnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku jadikan manusia dan jin itu melainkan untuk beribadah, melainkan untuk menyembah aku. Itu nama kita kat manusia.
Kita manusia kat muka bumi ni bukan nak cari duit banyak-banyak, bukan nak beli kereta dan sebagainya, tapi untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan macam semalam jugalah saya cerita, kita hidup kat dunia ini, kita berbuatlah, kita bekerjalah di muka bumi ini seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya. Jangan sesekali kita berharap pada manusia lain. Sebab kita berharap pada manusia, kita akan kecewa. Kita akan putus asa. Bila putus asa, itulah macam saya sebut semalam lah. Ada orang yang jalan mudah, dia fikir jalan mudah. Sebenarnya jalan payah. Ada orang fikir tenang je sampai sebagainya, itu masing-masing manusia. Okay. Okay. Itulah dalam bab iaitu kita sebagai hamba Allah, khalifah Allah. Okey. Kemudiannya soalan yang keempat. Okey, sejauh siapakah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Okey. Sumber ini adalah berdasarkan kepada Al-Quran terutamanya dan juga hadis, dan juga disamping dengan dikuatkan dengan hujah-hujah daripada bentuk-bentuk ilmu yang lain. Okey. Manusia pertama dicipta di muka bumi ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Semua manusia berasal daripada keturunannya. Semua teori asal kejadian usul kejadian manusia yang bersumberkan daripada ini adalah tidak benar. Macam yang saya cerita semalam lah. Siapa-siapa yang dah baca, dah tengok video Ibu Yati sebagainya, dia kata ada orang lain yang lagi awal daripada Nabi Adam alaihissalam. Itu kepercayaan dia. Tapi kita orang Islam, kita yakin dan percaya manusia pertama iaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudiannya daripada Nabi Adam diciptakan Sayyidatina Hawa, yang mana isteri kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian daripada mereka berdua, kemudian diteruskan keturunan manusia hingga ke sekarang ini. Saya dulu pernah belajarlah masa kat Mesir dulu, belajar ilmu bab-bab ni lah, bab-bab asal usul manusia ni daripada Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, kemudiannya siapa anak-anaknya sebagainya, daripada anak ini siapa anaknya sebagainya. Begitu banyaklah anak katanya. Bidang ini juga dikaji oleh kita orang Islam. Okey. Yang mana paling penting kita kena percaya manusia pertama itu Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Ada dalam Al-Quran disebutkan tentang penciptaan dan juga kejadian manusia yang pertama, insya-Allah. Okey, insya-Allah kita bagi peluang, kita bagi ruang untuk dengar azan dan seterusnya. Selepas itu saya rasa dah habislah untuk malam ni. Untuk yang rasmi lah. So lepas azan nanti saya buka untuk sesi soal jawab. Okey, insya-Allah.
La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi da'wati at-tammah was-salatu al-qa'imah. Okey, alhamdulillah dapat dengar azan. Okey, seterusnya insya-Allah kita akan berhenti pada jam 9 malam. Insya-Allah hari ini tadi kita mula pada jam 8 malam. Okey, 8.5 malam, 8.5 minit. So kita berhentilah 9.5 minit. Okey. Okey, untuk seterusnya macam biasa saya buka untuk sesi soal jawab 15 minit sesi soal jawab. Okey, kalau ada yang nak tanya dipersilakan, tak ada masalah. Ini warna tak ada. Rupanya Android Blue Drive ini Zahara. Galaxy A51 siapa pula? Galaxy A51. Okay, cuba raise your hand dulu, siapa yang dengar? Saya tengok sikit, ke tak dengar lah? Dengar Ustaz. Oh. Raise your hand tu macam mana Ustaz? Raise your hand. Dia ada fungsi dia. Dia ada fungsi dia. Puan Kisha dah raise my hand dah. Raise. Aku raise my voice. Raise my voice Ustaz. Ustaz, tengok. Ni back time nampak ni. Apa dia? Broadcasting. Super clear punya. Bawa lah main sini. Sembang tak ya. Itu nak aku tahu ni Ustaz memang minat benda ni kan. Kita tunjuk dulu, buat gian dulu. Mana tunjuk lu. Mana tadi tak nampak ni. Oh yo. Dan ini akan buat green screen. Lain kali Ustaz boleh datang sini cakap green screen. Betul. Tak apalah. Kalau Ustaz tunjuk macam ni ting, ada benda keluar, ada grafik keluar automatik. Teruja kita mendengar ni. InsyaAllah lah. Kalau ada boleh aja. Okay. Next, ada soalan-soalan lain. Okay, Cik Amita okey ke? Dah belajar solat? Hari ni Cik Samsul tak masuk. Puan Sumani dengar ke saya? Oh, belum belajar lagi. Okay. Nanti ada masa, kalau free hari Sabtu ni datanglah masjid. Saya boleh ajarlah sikit-sikit. Asal kat termampu dalam masa yang singkat. Okay. InsyaAllah. Okay, Puan Sumani. Okay ke kat di sana? Oh, A5. Dia bukan apa sebab saya kena tahu siapa yang hadir sebab nak rekod. Saya belum sempat lagi sediakan yang digital punya attendance. Sebab sebelum ni pakai Meet. Meet ni kita boleh dia ada extension dia, kita boleh auto record siapa yang hadir. Bila guna Zoom ini, kita kena dia ada cara dia. Tapi untuk awal ni kena manual lah, tulis satu-satu dan sebagainya. Okey, tak apa. Okey. Encik Samsul, bulan 12 baru ni dapat kan? Bulan 12 baru ni masuk kan? Saya daftar baru ni. Ada masuk tak allowance-nya? Ada. Baru dengar juga. Akhirnya dengar juga suara dia. Okey. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey. Untuk kelas kita hari ni hari terakhir lah. Hari Jumaat saya tengok dulu sebab kami ada family function nak celebrate si nombor 2 ni. Tak tahu nak malam ke siang, wallahu alam lah, tapi saya rasa tak buat kot. So kita jumpa pada hari
Ahad ataupun hari Selasa macam biasa. Ahad ataupun Selasa tegurnya untuk selesaikan kuota 8 siri. Untuk pelajar-pelajar saya yang berbangsa Cina, Tionghoa, saya ucapkan selamat tahun baru Cina, Happy New Year, Gong Xi Fa Cai. Kalau rasa nak buat yisang, panggillah, kita datang, tak ada masalah. Terutamanya yang toke SCC tersebut nak buat. Dan kan dah boleh makan kat kedai 2 orang kan, satu meja. Bolehlah kita orang berdua dengan Tai Long kot. Tai Long bolehlah Tai Long. Tai Long je lah boleh ajaknya. Yang lain semua tu sibuk. Sama-sama si Buyung kecil Puan Kisha. Okey. Ada lagi, ada soalan-soalan lain? Okey, ada soalan lain? Oi, hebatnya, tak ada soalan. Okey. Tak ada soalan? Saya rasa dah kita kena buat macam memanggil buat kena soal ni. Cari buku je Buku pasal apa okeylah, kita menyebut pasal tahun baru Cina lah kita sebut. Okey, tahun baru Cina adalah perayaan bangsa Cina. Dia bukan agama Buddha, dia bukan Taipusam. Dia bukan Cap Gomeh. Okey. Tahun baru Cina boleh untuk kita raikan. Dia macam kita kata inilah tahun baru Islam, tahun baru Hijrah ataupun tahun baru Masihi. Kalau yang Tamil saya tak pasti. Ponggal tu tahun baru ke wallahu alam. Saya tak pasti tahun baru Tamil ataupun India bila. Apa Yasmin? Ataupun Cik Amita ke boleh bagi tahu tahun baru India bila? Sebab saya pasti adalah dia ada tahun baru dia ada kalender dia sendiri. Okey. Tahun baru Cina adalah perayaan bangsa. Okey. Yang pergi menyembah kat kubur tu jangan ikutlah. Yang setakat nak ucap Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year tak ada masalah. Gong Xi Fa Cai pun tak ada masalah. Nak buat tangan macam ni pun tak ada masalah. Okey, tu. Okey, cuma sekarang ni jangan bersalam lah. Bersalam itu dah jadi macam SOP lah untuk mengelakkan penularan COVID-19 katanya. Okey, nak bagi buah 5 pun tak ada masalah. Okey, cuma isu dia adalah bagaimana pula limau yang digunakan ketika sembahyang kat kubur tu. Eloknya tak makan lah. Sebab limau tu telah pun dibaca, dijampi, dibaca sebagainya tu. Saya pernah isteri saya pernah pergi beli limau tu sebab rumah kami tu kat dalam tu ada kubur. Jadi mereka buat macam kedai kat depan tu dia jual limau lah, oren tu. Kemudiannya tanyalah, dia salah bawa borak kan, limau tu apa? Untuk sembahyang. Okey. Limau tu untuk sembahyang, tapi kita boleh beli. Memang kita makan lah, bukan kita tak sembahyang pun. Kita beli kita sebab dijual. Benda tu untuk jual, bukannya dah sembahyang nak bagi kat orang, bukan. Yang tu. Okey. Macam biasa ada orang cakap kan, kalau nak makan limau free, tunggu orang Cina sembahyang kat kubur, malam tu masuklah. Minum tak elok lah. Okey, sebab benda tu dah digunakan untuk tujuan yang lain. Okey, tak apa. Apa Cik Mita tanya je. Okey. Okey. Cuma kalau yang berfamily nak sambut itu, kan dia ada eve dia tu, hari malam sebelum tu, yang sekarang ni SOP dimarahi sebab ada 20 orang je, tak boleh rentas daerah sebagainya tu. Okey, join lah. Join, kemudiannya tengok agak ke, tengok ada babi ke sebagainya, elaklah makan. Cuma seeloknya adalah kita tu bawa makanan kita, bawa bekas kita dan sebagainya lah. Okay.
Cuma kalau keluarga, ada keluarga yang memang respect. Dia memang tak ada masalah lah. Dia faham ada orang keluarga dia dah Islam, maka dia tak mau buat, tak hidang benda-benda tu. Okay. Sama juga mungkin jadi isu, Ustaz, saya tak pasti mangkuk mana family saya makan babi dengan mangkuk tu. Kita tak pasti, tak payahlah. Sebab tu saya kata kalau boleh cadangkan kepada keluarga makan yang bekas pakai buang tu. Benda tu. So insya-Allah tak ada masalah. Apa hukum kalau makan bekas babi tu? Kalau kita tahu itu sebelum tu makan babi, maka seeloknya tak payah makanlah. Okey, ambil bekas lain. Okey, kalau kita tak tahu, janganlah duk fikir benda yang kita tak tahu. Makan je lah. Okay. Islam ni mudah je, tapi jangan terlampau mudahkan. Okey. Bukannya kalau dah termakan tu, Ustaz macam mana saya dah termakan, oh masukkan air tanah sekali, air mutlak 6 kali dalam mulut tu. Oh jangan. Okay, bila termakan minta ampun. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang nak pergi jumpa dengan keluarga sempena tahun baru Cina ini, hati-hati jalan raya. Okey, pastikan ada surat rentas daerah ke, rentas negeri ke dan sebagainya. Siap-siap kena jumpa bapa polisi, kena saman free RM1,000. Okey. Sekarang ini dapat RM1,000 tu dah susah. Okey, bukan senang. Jadi insya-Allah mudah-mudahan gunakanlah peluang ini untuk macam saya cakap tadi, jadi pendakwah. Tak dapat dakwah dengan mulut, dakwahlah guna badan, guna orang kata apa, akhlak yang kita belajar dalam Islam ini, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Mudah-mudahan sedikit sebanyak berikan orang kata apa, hidayah, bukakan jalan hidayah kepada mereka. Okey. Okey, saya rasa ada apa lagi? Ada soalan ke yang berkaitan? Yang mana yang pelajar saya belum isi borang zakat dan sebagainya, belum apply zakat tu, apply lah. InsyaAllah dapat, insyaAllah tak ada masalah, insyaAllah. Okay, kalau yang dah apply tu, register lah ezo.zakatselangor.com.my. Kat situ boleh tahulah apakah pergerakan bantuan kita. Okay, insyaAllah macam saya sebut, kalau ada masalah kewangan contohnya, jangan risau, jangan takut, bagi tahu, kita cuba cari jalan penyelesaian. Okay, untuk mak ayah yang anak-anak PDPR kat rumah, ada sekolah kat rumah, maka insyaAllah mudah-mudahan sama-sama kita doakan mereka insyaAllah berjaya dunia dan juga akhirat, insyaAllah. Okay, saya cukup sekarang ni. InsyaAllah depan rezeki tersambung lagi, nanti saya akan maklumkan. Cuma 2 kali Zoom ini, kamera dia baik. Zoom ini ada lebih dia adalah dia ada boleh rekod. Guna Zoom sendiri, guna app sendiri, tak perlu guna third party, jadi itu satu kelebihan lah. Tapi dia mungkin susahnya adalah dari segi nak control sound, kontrol benda-benda itulah mungkin susah. Tak ada masalah. Benda baru. Macam juga kalian membesar dengan bukan Islam, tiba-tiba bila dah Islam kena solat, kena puasa. Tak lama lagi nak puasa ni, ada 60 hari lagi ni. Kena berlatih dah tu. Bukan saya tak maklumkan, kena berlatih tu. Kena start berlatih berpuasa daripada subuh hingga kepada maghrib. Tak makan, tak minum. Kita bukannya macam contohnya agama Hindu, tak makan daging. Puasa tak makan daging. Kita bukan macam agama Kristian, yang mana dia tak makan nasi biasanya. Wallah, saya lupa dah. Kita memang tak boleh masuk apa-apa dalam mulut. Tak boleh masuk apa-apa dalam mulut. Rokok ke tak boleh, vape pun tak boleh, air lagi tak boleh, nasi lagi tak boleh, kari lagi tak boleh, roti canai pun tak boleh. Lemon tea ke, air lemon ke, semua tak boleh. Yang boleh hanyalah selepas maghrib hinggalah sebelum subuh. Kena berlatih dah tu. Okay. Tak lama lagi dah tu nak Ramadan. Okay. Okay. Maknanya tiba-tiba dah masuk Islam tu kena buat macam tu. Yang lelaki pula kena potong pula. Allah, Islam ni usahkan. Tak. Macam saya sebut, Islam ini untuk
kita sentiasa bersih, untuk kita sentiasa selamat, untuk kita sentiasa sejahtera. Okey. Macam potong, macam khatan, macam sunat itu doktor boleh cekkan. Doktor akan cek, doktor tengok kita ni macam tak boleh lah ni. Rasanya cik minta maaf, cik tak boleh buat. Cik ada darah tinggi, cik ada kencing manis. Nanti masalah besar pula tak boleh buat dan sebagainya. Tak payah buat, tak ada masalah. Cuma bila nak solat, kena bersih betul-betul. Itu sahajalah. Okey, sebab kat situ adalah berkumpulnya najis-najis. Okey. Okey, insyaAllah. Terima kasih kerana mendengar. InsyaAllah depan rezeki kita sambung lagi pada masa hadapan. Hari ini adalah sesi yang kedua. Okey, kita ada baki sesi, 6 sesi lagi untuk kelas Fardhu Ain Mu'allaf. Kita baca tahap 1 insyaAllah. Okey, sama juga macam baru ni saya sebut. Yang rasa nak jumpa, rasa nak belajar dengan saya boleh datang ke masjid Masjid Al-Falah Negeri Sembilan hari Sabtu dan juga hari Isnin. Datang je insya-Allah. Okey, jangan risau bab perkataan SOP sebenarnya semua kita buat, kita jaga betul-betul, jangan risau. Insya-Allah tak kena samanya insya-Allah. Ini sebab kita macam buat macam belajar ringkas-ringkas jelah, sebut sedikit insya-Allah. Okey. Dalam masa yang sama carilah mak angkat ke, carilah keluarga angkat sebagainya, ataupun carilah kawan-kawan yang boleh bantu kita. Ini pelik benar lah. Okey, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kerana kata apa? Terima kasih lagi kerana datang. Kerana datang pula. Terima kasih lagi kerana join kelas kita pada malam ini. InsyaAllah ada peluang rezeki kita bersua lagi pada masa hadapan. InsyaAllah. Inilah dia. Ni birthday boy-nya. Bila birthday boy? Lusa. Hari-hari Cina, hari birthday dia. Okey? Okey, maaf banyak-banyak ada salah dan silap sepanjang saya kena kelas ni. InsyaAllah kita cubalah berlatih guna Zoom ni Ronaldo, Puan Sumani, okey, kena tengok-tengoklah sound dia macam mana sebagai saya pun baru mengangkat dalam bab Zoom ni. Cuma sekarang ni duk fokus pada boleh recording tu je. Yang pentingnya kita seronok buat recording tu je. So tak perlulah nak fikir-fikir pasal Facebook Live dan sebagainya. So nanti kita boleh edit, kemudiannya boleh upload dalam Facebook, insya-Allah. So adalah rakamannya. Okey. Sebelum tutup, laptop yang digunakan pada malam ini adalah laptop arwah. Allah Mustafa Muhammad Mustafa Anzar Allah yarhamuh. Okey. Laptop yang diingatkan yang mana kami selepas beliau meninggal kita dah uruskan jenazah dan sebagainya. Saya Tailong dan juga lain-lain kita orang pergi ke rumah beliau dan juga selesaikanlah apa yang boleh diselesaikan. Sama-sama jugalah insya-Allah kita doakan beliau dan juga Cik Maya. Cik Maya juga insya-Allah dipermudahkan urusan di alam sana, diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah dan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita insya-Allah, kita pun juga semua ahli syurga insya-Allah. Dan seterusnya sama-sama kita doakan sahabat-sahabat kita yang tidak bersama kita dan juga yang hilang, missing in action selama ini. Kita doakan mereka semuanya insya-Allah sentiasa diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Sekali lagi terima kasih kerana mendengar kelas kita pada malam ini. InsyaAllah ada peluang rezeki kita sambung lagi di masa hadapan. InsyaAllah kita gunakan Zoom juga insyaAllah. Okey. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallah. Subhanakallah. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana kalian baca tasbih kafarah? Surah Wal-Asr. Waalaikumsalam. Hai. Waalaikumsalam Ustaz. No.
Baguslah. Apa? Mana Puan Rifkah? Mana Puan Rifkah? Mana Selfiona? Selfiona. Assalamualaikum Ustaz. Makasih Ustaz. Sama-sama Puan Eti. Allahumma salli. Alif, alif, alif. Ini alif. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, aku on tak ada malam ni. Oh, Tak ada. Dia sambung kat sini kot. kongsi. Si kongsi ni, kongsi kong. Ustaz dah boleh offer sebab Dah. Dah boleh dah. baby nak tidur, baby nak tidur. Dah. Off. Terima kasih Ustaz. Nama. Kongsi.